Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Baik, di sini saya akan kongsikan bahan pengajaran untuk tajuk 5 penyelidikan dan kajian produk, iaitu topik yang terlibat dalam tingkatan 4. Okey. Baik, untuk tajuk ini, okey, murid-murid perlu tahu produk-produk sedia ada yang kita nak kaji. Okey. So, tujuan kajian maksudnya kita dah ada masalah. Jadi kita nak kaji produk sedia ada ni, apa masalah yang ada pada produk sedia ada untuk kita buat penambahbaikan. Yang mana penambahbaikan ini akan menyelesaikan masalah yang dihadapi. Baik. Okey, untuk mengkaji produk sedia ada, okey. Jadi perkara-perkara yang perlu kita kaji, yang pertama, kelebihan dan kelemahannya, reka bentuk dari segi fungsi operasi, kaedah ataupun mungkin ada prinsip atau teori pada produk itu untuk kita kaji. Okay? Baik, untuk membuat kajian pada produk-produk tersebut, kita memerlukan langkah-langkah yang teratur supaya kajian kita itu menjadi lebih jelas, ya, dan menjurus kepada cara nak menyelesaikan masalah. Okey. So di sini langkah yang pertama, mengenal pasti bahan rujukan ataupun produk sedia ada itu. Jadi kita kena kenal pasti masalah itu mesti menjurus ataupun produk ini mesti menjurus kepada masalah dengan lebih spesifik. Ya. So kemudian lepas mengenal pasti produk, langkah yang kedua, kita menganalisis kekuatan dan kelemahan. Okey, ingat, kekuatan dan kelemahan ni kita tak mengkaji ataupun menganalisis dari segi kelemahan dan kekuatan kelemahan kos. Ya. So kita akan tengok dari aspek fungsi dan reka bentuk produk tersebut. So ingat ya, menganalisis kekuatan dan kelemahan, fungsi dan reka bentuk. Dan langkah yang ketiga, persembahkan hasil analisis tersebut dalam bentuk jadual. Baik, untuk kajian produk, okey, so kita boleh buat dua jenis. Yang pertama, kita menggunakan produk sedia ada atau kita boleh gunakan bahan rujukan. Bagi untuk produk sedia ada ni, okey, so barangan yang kita gunakan adalah barangan yang telah ada di pasaran. Ya, maksudnya kita dah boleh nampak, kita boleh rujuk internet dan kita dapatkan produk sedia ada ini. Okey, contoh. Masalah kita nak menghancurkan makanan. Jadi produk sedia ada yang kita boleh nampak atau kita dapat dalam pasaran, kita boleh dapat ada banyak blender, jenis blender. Okey. Jadi blender pun ada banyak jenis ataupun brand. Ada Philips, ada Sharp, ada Morgan dan sebagainya lah. Ya. Yang mana blender-blender ini menjalankan fungsi yang sama. Okey, jadi kita boleh ambil dua jenis blender untuk kita kaji produk ini. Ya. Kemudian untuk yang kedua, bahan rujukan. Okey, maksud bahan rujukan ini, kita tak menggunakan blender. Contoh tadi produk sedia ada, tapi kita gunakan rujukan bahan semula jadi. Contoh dia, alam semula jadi yang dimasukkan bunga, kita merujuk kepada haiwan untuk kita dapatkan bentuk ataupun untuk berfungsi macam tu. Tapi kita nak ambil fungsi atau bentuk bahan rujukan ini untuk kita jadikan elemen yang kita nak masukkan dalam produk yang akan kita buat. Okey. Baik, sekarang ni kita mengenal pasti kajian dan kajian untuk produk sedia ada. Okey, untuk menjalankan kajian produk sedia ada, yang pertama kita perlu ada gambar dan nama produk. Okey, setelah ada gambar, dari mana kita dapat gambar? Sumber dan maklumatnya kita boleh dapat daripada internet, kita boleh dapat daripada majalah, pemerhatian dan sebagainya. Yang mana di sini murid telah pelajari sebelum ni bagaimana untuk mendapatkan sumber dan maklumat kajian. Okey.
Kemudian kita nyatakan fungsi operasi. Fungsi operasi ni bagaimana produk itu nak guna produk tu macam mana. Okey, so itu adalah fungsi operasi. Dan yang terakhir kita lihat dari aspek kekuatan dan kelemahannya. Ya. Okey. Baik. Untuk kajian bahan rujukan pula, okey, yang tadi saya telah sebutkan, kita boleh merujuk alam semula jadi ataupun kita boleh merujuk bentuk asas geometri. Jadi kedua-dua perkara ataupun alam semula jadi dan bentuk asas geometri ni tujuannya kita nak dapatkan bentuk atau fungsi, ya, idea produk yang kita nak hasilkan. Okey. So contoh alam semula jadi kita boleh ambil bentuk haiwan atau tumbuhan. Manakala asas geometri, ya, ni adalah asas-asas geometri, ya, sphere, cuboid, piramid. Ini adalah bentuk-bentuk asas geometri yang mana kita akan gabungkan bentuk-bentuk asas ini untuk kita dapatkan satu bentuk yang baru ataupun fungsi yang baru untuk diterapkan dalam produk yang kita akan hasilkan. Okey. Baik. Analisis produk sedia ada dan bahan rujukan. Okey, tadi kita dah nampakkan jenis-jenis dia. Okey, sekarang ni kita start dah buat analisis. Okey, dalam proses membuat analisis, okey, inilah perkara-perkara yang perlu kita nyatakan. Okey. Macam tadi, gambar, sumber. Okey, apa maksud sekurang-kurangnya dua produk? Maksudnya, produk sedia ada yang kita nak buat kajian, kita mesti ambil dua produk. Contoh dia, kita ambil blender tadi, kita kena ambil satu blender jenis Philips, satu blender jenis Sharp. Okey, atau nak ambil lebih pun tak apa, tapi jangan kurang daripada dua produk. Okey. Dan kita kaji dari segi kekuatan kelemahan, cara penggunaan, dan mungkin di sini ada penambahbaikan yang kita boleh nampak di situ. Ya. Okey. Ini contoh kajian produk sedia ada. Okey. Okey, nampak tak? Ya, kita ada gambar, ya. Di pusat membeli belah, ya. Okey. So kekuatan bagaimana kita nak terangkan? Okay, mungkin kita ambil daripada fungsi. Bagaimana fungsi produk ini memindahkan barang berskala kecil dalam kuantiti yang banyak. Itu kekuatan dia. Ya. Kekuatan bentuk, merupa bentuk mudah digunakan. So ada dua kan yang kita akan kaji. Ini pula dari aspek bag trolley pula yang akan kita analisis dari segi fungsi dan rupa bentuk. Begitu juga daripada aspek kelemahan. Okey, contoh pemindahan penggunaan troli ini tidak mengangkat, dia tak boleh angkat barang yang bersaiz besar. Kelemahan troli yang kedua, isian barang terhad, ya, mudah rosak dan bengkok. Ini adalah contoh-contoh kekuatan dan kelemahan. Seterusnya, dari aspek kaedah penggunaan pula, yang ini tolak, yang ini tarik. Kemudian cadangan, berilah satu cadangan yang kita boleh nampak untuk kita tambah baik. Okay. Baik, contoh kajian bahan rujukan pula. Okay. Ingat, kita tak ambil alam semula jadi yang sama. Okay, sebab yang ini tujuannya kita nak ambil bentuk. Okay, kita ambil sekarang ni siput. Bentuk siput ni kita nak gunakan untuk kita hasilkan idea produk ini. Okay, jadi alam semula jadi ataupun haiwan di sini yang kita gunakan siput ini dengan produk yang kita nak buat ini, nampak dari segi bentuk kita akan gunakan sepenuhnya, nampak dari segi cengkerangnya akan jadi badan pelekat ini dan ini adalah kepala siput. Jadi kena pastikan perubahan idea itu tidaklah ketara yang merubah terus bentuk kepada bentuk yang lain. Okey, so ini contoh alam semula jadi. Okey, contoh yang kedua juga gasing, ya, dan produk yang akan dihasilkan juga, ya, tak larilah dari segi
gasing itu sendiri. Nampak? Ini adalah contoh sajalah. Saya tahu murid-murid boleh lakukan yang lebih baik daripada ini. Cuma saya nak ingatkan, bila kita guna alam semula jadi, perubahan itu janganlah perubahan yang ketara sangat ya, daripada bahan rujukan yang kita gunakan apabila kita menghasilkan idea yang terakhir. Boleh ya? Okey. Untuk bentuk geometri pula, okey. Yang pertama, kita cuba senaraikan semua bentuk geometri yang akan kita gunakan untuk kita gabungkan menjadi satu bentuk baru. Okey. Okey, contoh ini bentuk-bentuk geometri dan bentuk tersebut akan digabungkan. Ya. Dan cuba terapkan murid-murid cuba gabungkan minimanya 3 bentuk geometri yang digabungkan. Ya, tak semestinya 3 yang berbeza, dia boleh jadi cube ni kita gabungkan 3 bentuk cube pun dibolehkan juga. Okey. Asalkan ianya digabungkan 3 bentuk asas. Okey, so setelah digabungkan, kita akan pilih satu bentuk untuk kita janakan idea bentuk yang seterusnya. Okay, contoh. Okay, ini contoh daripada bentuk yang digabungkan tadi. Okay, dia akan jana dan terakhir dia akan dapat bentuk ini. Dan bentuk inilah akan digunakan untuk diubah suai lagi sehinggalah menjadi satu produk yang betul-betul final lah, maksudnya yang terakhir, yang mana ia dapat menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Okey, baik, saya harap perkongsian tentang bab 5 ini sekurang-kurangnya dapat membantu murid-murid khususnya dan guru-guru untuk membimbing folio yang akan kita laksanakan khususnya dalam tingkatan 4 aspek 2.0. Sekian, terima kasih.